Mi'raj. Cuma bila diminta oleh pihak madrasah supaya kita bincang tentang fitnah Dajjal, jadi sekadar yang saya mampu kita tumpu sikit berkaitan dengan Dajjal ni. Jadi saya bukan nak cerita pasal Dajjal apa banyak tak, cuma hak mana kita boleh kongsi, kita nak ambil manfaat. Baik, ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita cerita tentang Dajjal ni, cerita akhir zaman, peristiwa akhir zaman Dajjal, iaitu tanda-tanda besar yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sebelum dunia ni kiamat. Jadi nak cerita tentang akhir zaman, tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan sekalian, ada satu hadis sebagai peringatan untuk kita bersama daripada Nabi SAW. Nabi menyebut, idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum aw kama qala. Apa Nabi sebut? Kata Rasulullah SAW, jika ada seseorang berkata orang ramai iaitu masyarakat sekarang ni dah rosak. Nabi sebut ni, kalau ada seseorang mai cerita kat kita, dia buat live Facebook, dia sebut dalam video pendek, dia kata masyarakat lah ni rosak dah, lingkup dah masyarakat lah ni. Jadi apa kata Nabi? Kalau ada seseorang sebut macam tu, lalu kata Nabi SAW, sebenarnya orang hak kata itulah yang paling rosak. Ini lebih besar ni. Dia kata jahanam dah masyarakat lah, mereka mau ikut langsung, duduk termakan dengan Dajjal. Ni semua agenda Dajjal. Contohlah, jangan marah. Maksudnya tengok, dia sebut semua ni semua agenda Dajjal, ni semua termakan dah dengan fitnah Dajjal dan sebagainya. Rosak dah masyarakat sekarang, baik tak nampak. Nabi pesan, siapa yang dicakap macam tu, sebenarnya dialah yang paling rosak. Dengan syarat, adalah syaratnya. Kenapa Nabi sebut macam ni? Ulama bahas tentang hadis ni, maksudnya Nabi larang, jangan sebut macam tu. Maksudnya masyarakat lingkup dah, rosak dah, baik tak kenal Dajjal, ikut lagi telunjuk Yahudi, ni mau keturunan Dajjal ni. Macam-macam sebut zaman lah kan. Isu ni nak bincang kerana sekarang ni kita timbul isu vaksin, nak divaksin kerana penyakit COVID-19 ni, maka terbit vaksin diciptakan untuk berikan kekuatan kepada antibodi manusia. Jadi ada terbahagi pada dua pihak. Ada pihak yang tak ada masalah, ada pihak yang berasa macam tak mahu. Dia mengatakan ini adalah agenda Yahudi, ni semua perangkap dan sebagainya. Ada dua pihak, tak ada masalah. Maksudnya kamu boleh terima, kamu boleh tolak, itu hak peribadi masing-masing. Cuma jangan sampai kamu tuduh orang ni tak nampak, orang ni semua termakan dah dengan Yahudi, ulama tak boleh pakai, bincang pun tak nak betul, ikut telunjuk sangat pokok ni. Jaga. Nabi sebut pak, kalau orang yang sebut macam ni, dengan syarat larangan hak Nabi sebut jangan kata macam ni untuk orang yang berasa dia seorang je betul, orang ni salah. Maksudnya dia seorang je nampak ni agenda Dajjal, ni Yahudi, orang ni tak nampak. Maksudnya dia betul, dia selamat, orang ni tak selamat. Nabi kata dia lah hak paling tak selamat itu. Hati-hati. Jadi kita nak bincang pada malam ni, bukan kita nak sebut kita je nampak, kita je kenal Dajjal, orang ni tak kenal, tak. Cuma kita nak ambil perhatian, kita nak ambil pengajaran besar daripada hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita dapat berhati-hati dengan fitnah yang akan datang di akhir zaman. Jadi ni sebagai permulaan yang disebutkan pada malam ni untuk kita berhati-hati. Saat kita kata dia ni rosak, semua pakai ikut Dajjal, ikut Yahudi dan sebagainya, termakan dengan fitnah akhir zaman, jaga-jaga. Jangan ada perasaan kita je selamat, orang ni tak selamat. Maksudnya melainkan kita sebut hadis ni masyarakat rosak dah lah ni. Ni ada orang sebut rosak dah masyarakat lah, teruk dah, duk akhir zaman dah. Melainkan dia sebut tadi ni bukan kerana nak beritahu dia seorang saja selamat, tak, tapi nak bagi peringatan kepada orang lain. Dia tengok masyarakat rosak dah ni, nak kena perbetul balik ni. Kita kena baca Quran banyak, kena belajar mengaji bagi banyak, kerana nak selamat pada fitnah Dajjal. Hak nu dengan niat bukan untuk merendahkan orang lain, hak ni bab lain kata ulama. Tapi kalau dia sebut masyarakat dah lingkup, orang tak kenal, termakan dah dengan fitnah Dajjal, agenda Yahudi, dengan niat nak kata dia seorang je tak makan, ini haram kata ulama. Kerana Nabi sebut orang itulah yang paling teruk. Na'udzubillah. Baik, jadi itu sebagai mukadimah, kita nak ambil perhatian sebagai peringatan. Jangan kita duk sebut seolah-olah ulama, tok-tok guru, ahli majlis fatwa tak tahu berkaitan dengan ni, kita seorang je tahu. Isu ni timbul pasal vaksin ni.
Bila vaksin dia kata ulama tak pakai, dia ikut sangat telunjuk Yahudi, biar dicucuk. Berkeluar hukum. Ibu-ibu sekalian ingat, senang kan nak berkeluar hukum harus vaksin tu. Bukan senang. Dia kena tahu keseluruhan. Apa kesan dia, kalau tak buh ni macam mana, kalau buh jadi macam mana. Dia kena bincang habis. Bukan senang nak berkeluar harus tu. Tiba-tiba dia kata puan-puan ikut telunjuk je, telan bulat-bulat lagu tu ya. Ni tuduhan berat ni. Jaga. Baik. Jadi kita nak bincang bab fitnah Dajjal, sama ada Dajjal akan buat fitnah ataupun Dajjal difitnah oleh orang sekarang. Dia terbalik dah. Patutnya Dajjal yang buat main fitnah. Fitnah ni ujian besar. Tiba-tiba tak dan dia buat main, dia kena fitnah. Duk tersedak berapa kali tak tahu lah balong tu. Dajjal. Pasal orang duk tuduh dia, ni semua Dajjal, ni semua Dajjal. Dia tak buat apa pun dia dah. Awak kena kata kat aku ni. Baik. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tak pandai sangat bab akhir zaman ni sebab saya orang baik. Orang jahat kan tahu saja tak. Cuma ada tok-tok guru kita, ustaz yang kajian mereka mendalami tentang Dajjal akhir zaman, sedap dia susun satu-satu. Saya tak pandai. Kena baca bagi habis dulu, kena ulang banyak kali, baru boleh buat main cerita keseluruhan. Cuma kita yang boleh kita sebut pada malam ni sebagai perkongsian saja untuk kita bersama. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama datangkan hadis Dajjal ni antara tanda-tanda besar yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada 10 tanda-tanda besar yang disebutkan ada hadis Nabi SAW. Antara tanda besar yang Nabi sebut adalah hadis akan terbit dukhan, asap. Itu kita sedia maklum. Kemudian munculnya Dajjal bawa fitnah besar. Kemudian ada binatang besar yang keluar di sekitar Bukit Safa. Kemudian ada matahari terbit pada barat. Dia tak mai pada tempat dia, selalu dia terbit pada tempat dia tenggelam. Ni semua tanda-tanda besar yang Nabi sebut dalam hadis. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Ini semua tanda-tanda besar yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Dan salah satu tanda tersebut adalah berkaitan dengan Dajjal. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi ada sebut dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal." Sejak Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat, tidak ada satu pun ujian yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Maksudnya daripada Allah ciptakan Adam sampai lah, ujian yang Allah bagi nampak macam dahsyat dah. Ada orang diuji macam tu, ada orang diuji macam ni, nampak macam kemas dah. Tak. Yang paling dahsyat waktu Dajjal muncul. Ini paling teruk. Fitnah yang paling besar. Tak ada lagi ujian yang Allah turunkan atas bumi yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Itu ujian paling besar yang Allah akan bagi pada umat manusia. Ujian kita dok rasa besar dah ujian. Teruk. Ada orang diuji hilang kaki, ada. Bukan ada sebab pun. Cuci kolam saya jumpa lah, tengah minum teh. Pagi-pagi lepas kuliah subuh, tengok Pak Long ni main cacat, kaki tak ada sebelah. Ni yang teh pohon ni. Dia kata kencing manis lah. Tak kencing manis pun orang kerak dia kencing orang geram. Jadi kencing manis dah, selalu kerak kaki kencing manis. Tanya dia macam mana boleh kerak ni. Tak ada kencing manis dia tak. Lepas tu jadi macam mana? Raja tukang kebun sekolah nak cuci kolam, masuk tak kira kasut. Masuk kolam, pijak paku karat. Tu ya. Lepas tu naik tengok, pergi klinik, doktor bagi ubat. Maknanya tak injek. Mungkinlah ada hikmah ni. Kuih melarat, dia pergi kerak tu. Ni teh pohon ni. Hilang kaki ingat senang. Sebelah kaki hilang, mana ada kedai sepepak. Pergi cari tahu mana. Allah, ujian berat. Tak ada punca. Kalau menyakit tak apalah. Ni tak ada sebab sehat elok, tak ada putih kaki dia. Sebelah hilang lah. Ujian dia. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tunggu anak punya lama, dapat anak mati. Dan pun dapat anak tu pula apa, cacat, ataupun ada ujian yang besar Allah bagi, ada ketumbuhan dalam mulut lah, dalam otak dan sebagainya. Berat ni ujian ni. Dahsyat dah ujian tu. Hak terbaru, hak kita tengok antara ujian berat yang kita baca dalam berita, seorang pelajar SPM nak masuk dewan, tatap dulu jenazah pak ni. Pak mati, nak buat isah.
Tak boleh balik. Jadi sekolah bagi kelonggaran sikit, van jenazah masuk dalam sekolah, sebelum masuk dewan mai tengok saya ayah buatlah. Saya nak masuk jawab perisa. Nak jawab ke mana? Ujian dia. Maksudnya berat, kita kata ujian berat ni. Baik, segala ujian yang berlaku di dunia sekarang, Nabi sebut start pada Nabi Adam diciptakan sampailah kiamat nanti ni, ujian yang paling besar adalah Dajjal. Ini paling besar. Fitnah Dajjal ni sangat luar biasa. Baik. Sebab tu Nabi SAW sangat ingatkan umat dia tentang Dajjal, kerana dia akan goncangkan iman seseorang. Iman kuat macam mana tu goncang. Dia goncang, tak terkeluar tak apa. Terkeluar jam. Mengenai Dajjal ni bahaya besar. Sebab tu janganlah, ulama pesan jangan ada di kalangan umat Islam yang berani kata saya tak apa, saya boleh lawan Dajjal, saya Rambo. Jangan duk pakai boh tu. Saya tak apa, saya boleh lawan, saya kuat. Ulama pesan jangan sebut macam tu. Tuan-tuan dirahmati Allah, kerana sangat sikit orang yang boleh pertahankan iman dia waktu dia berjumpa dengan Dajjal. Sikit sangat. Bukannya semua boleh berhadapan dengan Dajjal. Sikit sangat yang berhadapan dengan Dajjal, hak kuat masih kukuh imannya. Hak lain terak. Aduh anak kedah hang berani. Hari ni mu tak puasa. Puasa sunat tak, mayang malam tak. Zikir tak banyak, selawat tak banyak, mengaji pun bodoh piang. Bukannya ketiba pun. Lepas nak lawan Dajjal. Macam dia takkan kenal Dajjal. Sebab tu ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mengaji tauhid, yang mengaji fiqh, mengaji tasawuf, duk belajar ni, duk ambil tahu pasal maklumat agama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah macam mana, mengaji nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah. Orang yang mengaji ni dia boleh detect. Mudah-mudahan esok bila Dajjal muncul, Dajjal kata dia Tuhan, dia boleh sembuhkan penyakit, boleh turunkan hujan, boleh bagi orang mati hidup balik. Lepas tu dia mengaku dia Tuhan. Tuhan apa ni? Ada mata, ada telinga dan sebagainya. Ini bukan Tuhan, duk mengaji dah. Duk mengaji je boleh detect. Tu tak tentu ni. Tambah tak mengaji, hak duk melompat lah ni, hak duk menyanyi, hak duk sibuk dengan dunia nak lawan Dajjal. Dajjal ujian paling besar yang Allah ciptakan untuk diberikan pada umat akhir zaman. Na'udzubillah. Tak tahu kita minta doa biar kita mati dulu tak apa dengan jumpa Dajjal. Dajjal duk dalam pun penat dah kita jumpa. Nak jumpa Dajjal betul? Oh jangan. Minta doa lah, minta tak jumpa dengan Dajjal. Bimbang iman tergoncang, tercabut waktu tu. Na'udzubillah. Lepas tu sikit sangat yang boleh lawan dengan Dajjal. Betul Nabi sangat pesan tentang Dajjal. Dan tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, dan ada doa yang Nabi anjurkan untuk kita baca, yang selalu kita baca setelah kita baca tahiyat akhir, doa yang maklum dan sangat sunat dituntut untuk kita baca setiap kali kita sembahyang. Antara doa yang disebutkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebut tu doa. Mula minta, ya Allah aku lindung daripada siksa api neraka jahannam, minta lindung, tak maulah siksaan api neraka. Wa min azabil qabr, ya Allah minta lindung juga, tak maulah kena azab dalam kubur. Minta kena cari jalan, bukan minta saja ni. Minta tak mau minta nak selamat pada api neraka, kena taat kepada Allah. Kena buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, Allah akan bagi selamat pada api neraka. Minta nak selamat pada azab kubur, kena beramal, cari jalan. Baca surah Al-Mulk lepas mayang Isya, sebelum tidur. Kerana Nabi sebut dah, siapa baca selamat. Kena beramal. Dan nak selamat kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak selamat. Dia kena tahu jalan. Ni tak nak selamat azab kubur, tapi ilmu tak ada, kau nak kot lain. Ada dia suruh, dia pesan kat bini dia, tolong kapankan abang kalau abang mati, kapan dengan kapan buruk. Hanya beli siap-siap lama dah, dekat 30 tahun dah simpan siap-siap dah. Awak abang beli awal kan? Dah esok abang mati, biar lama lagi. Nak reput ke apa lebih kurang, kapan ke ini? Kuning lusuh dah, kapan? Dia nak selamat pada azab kubur, tapi ilmu tak ada. Cari jalan. Jadi suruh kapan dengan kapan buruk. Wasiat. Saat suaminya mati, lalu dikapan dengan kapan tu. Masuk dalam kubur, habis selesai tanam, malaikat mai dah nak soal kubur. Bila mai kat dia kata apa? Silap orang kot, saya lama dah tengok kapan ni. Buruk dah kan? Ingat malaikat bodoh ke apa? Dia boleh buat awak bodoh macam tu.
Ni tengok kain buruk dah ni, nak kepuk dah. Lama dah masuk. Mai tanya apa kali ya? Ni orang yang nak selamat. Dia tahu ada azab. Dia cari jalan nak selamat. Tapi dia ada ilmu. Jam. Ada suruh tulis jawapan. Kan ada man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Tak gitu lupa je noh. Dia suruh bini dia tulis. Tulis kat kain kapan, bagi letak betul kat tangan. Hanya boleh rusak lagu tu lah bila ditanya. Tulis betul-betul kat tangan. Lipat kain elok, buh kat tangan. Kain kapan. Bini pun tulis bila. Bini pun bodoh kan. Ngaji tak? Tulis. Ikut hak apa lelaki dia suruh. Saat kapan kalau tu imam duk paksa cepat kan lagi. Musim Covid bukan dia lambat-lambat. Kena ikut time bukan dia ramai-ramai. Kalau lipat, tulis dah. Tapi tak tahu lipat bidang mana. Terlepas bidang mana tak tahu. Jadi masuk kubur dia duduk rasa lega dah. Ada jawapan? Bila malaikat mai tanya apa Tuhan kamu, dia pun angkat tangan. Tengok-tengok made in China. Nu hak cop nu duduk kat tangan. Apa enggak. Nak jawab made in China. Malaikat pun nampak made China ni. Maksudnya dia tahu ada azab kubur ni, tahu. Tapi tak tahu jalan nak selamat macam mana. Nabi ajak doa dalam tahiyat minta selamat pada api neraka, cari jalan. Nabi abang dah buat macam ni selamat pada api neraka. Lepas mayang zikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas maghrib. Esok lepas subuh baca pula sabar mati selamat api neraka. Nabi abang orang ada ilmu dia beramai cari jalan. Sedekah. Nabi kata separuh biji kurma pun boleh padam api neraka. Sedekah. Jangan buat main. Mana orang beramai dia akan cari jalan. Ni sedekah ni. Ni benda besar. Dia cari jalan, ada duit sedekah. Tak banyak pun bagi sedekah. Ibu-ibu sekalian, ada seorang Nabi namanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud antara masa dia mengajar, antara orang yang main mengaji dengan dia malaikat maut. Nabi Daud ni dia dengar nak mengajar ni, malaikat maut main dengar. Kawan dia. Dan Nabi Daud tengok malaikat maut main nak mengaji. Malam ni tu Nabi Daud, bila Nabi Daud mengajak malaikat maut main kemah. Nak abang hebatnya Nabi Daud alaihi salam, malaikat maut main mengaji. Malam ni saya tak tahu kalau malaikat maut main saya balik dah. Main bukan nak mengaji dah ni, cari yang mampu dah. Kalau dapat tahu lah. Malaikat maut main nak mengaji, dengar. Dan katanya habis selesai pengajian, malaikat maut main jumpa Nabi Daud, dia kata wahai Daud, nampak tak pemuda depan kamu tadi duduk mengaji ni sekian-sekian. Dia ajalnya lagi 3 hari ni pemuda 3 hari lagi. Malaikat maut abang, takkan malaikat maut nak kencing kot. Malaikat maut abang 3 hari lagi. Esok sehari, lusa 2 hari, tulat 3 hari. Hari pertama main Nabi Daud tengok tinggal 2 hari lagi Daud main mengaji. Esok tinggal sehari. Hari ketiga main lah dah. Nabi Daud kata lah dah, nak mati dah. Buat macam mana? Ajal dah main dah. Hari keempat main juga. Hai, tak mati, takkan malaikat mohong kot. Jadi ditanya kepada malaikat maut, kamu kata ajal dia 3 hari lagi, tu main lagi tu. Macam mana? Kata malaikat memang sepatutnya 3 hari tu dah cabut dah nyawa. Tapi dia keluar pada kelas kamu, sebelum dicabut nyawanya, dia keluar habis pengajian, ada orang susah yang dia berikan bantuan dengan bersedekah. Ada duit dia sikit, dia tengok kawan dia susah, dia sedekah. Disebabkan sedekah yang dihulurkan kepada orang susah tersebut, Allah tambah umur dia 10 tahun. Tambah lagi umur ni. Maksudnya dengan sedekah umur tambah. Sedekah lah. Kita ada mak, kita ada ayah, ada abang, ada kakak, ada adik-beradik, ada anak. Kita mengharapkan umur mereka dipanjangkan oleh Allah. Minta doa. Minta beramai. Sedekah. Kalau tu doa, ya Allah, kalau ada barakah kebaikan sedekah yang kuhulurkan, panjangkan umur makku ya Allah. Panjangkan umur pakku ya Allah. Panjangkan umur keluarga aku, isteri dan anak sebagainya. Tapi sedekah lah. Bagi duit betul-betul, jangan bagi duit mohong. Sedekah ikhlas kerana lillahi ta'ala, minta kalau ada kebaikan sedekah ni ya Allah, panjangkan umur aku, panjangkan umur mak ayah aku. Tengok pemuda ni panjang umur ni. Sedekah boleh padam api neraka. Jadi bila dengar macam tu beramai. Bila doa ya Allah, kami minta lindung daripada azab api neraka. Cari jalan. Nabi tunjuk jalan dah kan? Beramailah. Sambil-sambil doa. Kemudian minta daripada selamat azab kubur. Doa. Tu macam mana nak selamat ni? Nak tulis macam Pak Long tadi kan? Tak, tu tak cara orang tak ada ilmu. Jadi Nabi ajak dah buat macam ni selamat pada azab. Buat macam ni selamat daripada azab kubur. Baca doa, antaranya baca surah Al-Mulk tadi kita sebut tadi. Selamat azab kubur. Beramai.
Wa min fitnatil mahya wal mamat, minta lindung daripada ujian kehidupan dan ujian setelah mati. Ada ujian masa hidup pun Allah nak uji, berat. Masa mati pun nanti diuji oleh Allah, ni semua berat, minta lindung. Pelik-pelik ujian ni ya Allah lindung, tak mau, minta pada Allah. Dan di hujungnya wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah aku berlindung daripada kejahatan fitnah al-masih dajjal. Baik, maksudnya bila Nabi suruh kita doa macam ni, Nabi ajak doa macam ni, maka ini membawa erti bahawa kamu kena berhati-hati kalau jumpa dengan Dajjal. Berat. Kerana fitnah dia sangat besar. Baik. Jadi ibu-ibu, ya ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, siapa dia Dajjal ni? Hendak buat fitnah ni. Disebutkan oleh para ulama, Dajjal adalah manusia, keturunan Yahudi, bukan jin. Dia bukan binatang, dia manusia berketurunan Yahudi. Tapi dia adalah manusia yang Allah tunda ajal dia, tak mati. Sebagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam yang diangkat oleh Allah dan Allah tunda kematian dia lambat. Itu yang berlaku kepada Dajjal. Maksudnya ditundakan waktu ajalnya. Dia ada ayah, dia ada mak, tu Dajjal. Panjanglah kalau nak cerita. Baik, dan kata ulama waktu dia kecil, kehidupan waktu kecil tak dapat diketahui dengan jelas macam mana dan sebagainya. Baik. Dan katanya bapak dia seorang yang tinggi dan gemuk. Bapak Dajjal tinggi, gemuk. Hidung bapak dia seperti paruh burung. Hidung macam paruh burung. Gimana dia tahu? Orang kata dia hidung mancung, pai. Hidung mancung bukan macam paruh burung. Tengok hidung saya. Takkan macam paruh burung kot. Paruh burung maksudnya tajam, lengkung guna tak tahulah. Tu rupa bapak Dajjal. Tu bapak ni. Mak dia pula seorang perempuan yang gemuk juga dan banyak dagingnya. Berapa kilo tak tahulah. Kena timbang dulu. Tak semua disebutkan. Adalah ciri-ciri Dajjal dan sebagainya. Baik. Dan katanya disebutkan bahawa bapaknya keturunan Yahudi, manakala maknya pula keturunan jin. Katanya ia hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam dan mempunyai hubungan dengan makhluk halus. Kan Nabi Sulaiman perintah semua, dia tahu daripada jin ke manusia ke binatang, semua dia tahu. Jadi akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia dah cerita. Itu mak bapak Dajjal. Dan katanya juga yang pastinya Dajjal ni keturunan Yahudi. Batu dia baduk kait ni agenda Yahudi, agenda Yahudi. Dajjal pun main pada Yahudi. Kok mana pun semua nak kait dengan Yahudi. Vaksin dan sebagainya ada huruf H. Masa cucuk tu akan dia tembak gambar. Masa PM kena cucuk, dia duduk, nurse tu berdiri masa cucuk. Jadi PM garis tegak, nurse tu pun garis tegak, masa cucuk tu garis melintang. Jadi H. Jadi H ada perkataan dalam kalimat Yahudi. Jaga-jaga dia kata. Mampu. Semua buah Yahudi. Dia kata ni agenda Yahudi ni. Dan kita bila baca, ibu sekalian, kita baca juga lain. Ada, kita tengok kesan ada. Ada satu tempat di luar negara kalau tak salah. Dia nak tahu ada simptom, ada kesan sampingan tak ada, lepas 30 minit katanya. Tu dah standby. Batu cucu-cucu tak ada di mana duduk orang tu. Katanya di negara luar ada seorang ibu ni lepas cucuk dia balik terus. Dia cari tak ada balik. Nak kereta. Dan sepanjang perjalanan baru start kereta, dia nak nampak tak nampak dah. Orang nak suruh tunggu. Tak, dia terah balik. Bila sampai di rumah kuih kabung, nampak jalan tak nak nampak dah. Sampai rumah pening, meliu, tak nampak. Pintu pun jadi kabung. Maknanya matanya kabung kesan lepas cucuk tadi ni. Terus dia telefon ni, saya jadi tak apa nak nampak ni sebab apa ni? Dia kata mai cepat. Pasal apa ni? Spek mata tinggal. Nak nampak je lah. Kita duk ingat ke vaksin tadi ni. Rupanya dia masa balik tu tak pakai spek tu, duduk kabung. Kawan jenis rabun. Lepas tu nak kata tu Yahudi tak? Kita pun heran manusia zaman lah. Maknanya betul lah Dajjal tu adalah keturunan Yahudi. Tapi jangan kita borongkan semua buah kepala Yahudi dengan Dajjal dan sebagainya. Jangan memfitnah Dajjal.
Itu bahasa yang kita boleh guna. Ini kita sebut ni Dajjal ni dia akan membuat fitnah besar. Dia akan membuat fitnah besar. Baik. Sekali kita sebut, kita nak buat apa sekarang ni? Apa kita sebut? Sekadar hak saya mampulah. Pandangan hak kita boleh sebut, sekali kita sebut. Ini kita sebut dulu Dajjal ni, dia keturunan Yahudi dan kehidupannya sebelum dirantai di sebuah pulau yang merupakan tempat transitnya itu tidak dapat diketahui dengan jelas. Sebelum dia dirantai dan sebagainya kita tak tahu. Disebutkan oleh para ulama. Baik, tak apalah panjang. Sifat badan Dajjal dan sebagainya disebutkan oleh para ulama. Dan sekarang dia duduk di mana? Ada dalam hadis Nabi SAW, ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama Al-Jassasah. Itu ada hadis yang panjang. Maksudnya sekarang ada berada di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang. Itu ada hadis yang panjang cerita pasal Dajjal. Baik. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian di manakah Dajjal akan mula muncul? Dia akan mai tang mana? Di Dajjal ni. Ulama sepakat kata dia akan muncul pada arah timur. Ada yang mengatakan daripada Khurasan dan ada yang mengatakan daripada Asfahan. Ada pula menyebutkan daripada satu tempat antara Iraq dan Syria. Maksudnya dia tak mai ikut belah Malaysia ni. Tak. Dia akan muncul daripada belah timur. Baik, ambil sikit-sikit. Baik, kemudian Dajjal akan hidup setelah memulakan tentangannya kepada umat ni selama 40 hari. Tak lama. Namun itu hari pertamanya seperti setahun. Maksudnya 40 hari ni berbeza, waktu tak sama. Hari pertama walaupun sehari tapi macam setahun. Makan masa panjang. Tara nak tenggelam matahari tu dia bila ni? Berbulan makan. Rasa macam berbulan dah. Sehari jadi macam setahun. Hari kedua jadi macam sebulan. Hari ketiga jadi macam seminggu. Dan hari-hari yang bakiling maka macam hari biasa. Maksudnya 3 hari mula tu rasa pelik lagi. Hari mula rasa macam panjang sangat. Macam setahun. Bayanglah tengok guna. Setahun terus dalam sehari tu 24 jam. Allah. 24 jam kalau setahun 12 bulan. 24 maksudnya 2 jam sebulan. 2 jam nak lalu 2 jam macam sebulan. Nak tunggu 2 jam. Kalau buat kuliah maghrib malam tu mampu. Sejam macam sebulan, macam tengah bulan. Bila ustaz ni nak habis ni? Ustaz tu rasa mampu dah. Jenuh cakap 15 hari. Maksudnya nak bak masa jadi panjang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari yang keempat, kelima jadi macam biasa balik. Itu 40 hari. Baik. Tak apalah. Baik, apa fitnah Dajjal yang disebut fitnah Dajjal? Dia bukan buat main ujian apa? Fitnah ni ambil pada perkataan fitan, ujian, exam kepada manusia. Kan Allah sebut dalam Quran, ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka dia boleh sebut kami ni orang beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? Yuftanun. Lepas tak diuji lagi dia sembang beriman. Saya beriman. Berimanlah, tak kena uji lagi. Bila kena uji baru tahu beriman ke tak. Manusia duk sangka saya beriman dah. Tak apa, saya beriman. Belum diuji yang kita beriman dah. Budak duk kata saya pandai dah. Main buat periksa. Dan tengok pandai ke bodoh. Maksudnya dia boleh sebut kata dia pandai, dia dah mengaji, pandai baca kitab semua dah. Sudah ada dah semua ilmu. Betul ke? Main atas tengok. Kamu takkan boleh kata kamu pandai selagi kamu belum diuji. Jadi orang buat ujian. Mengaji tak mana pun, periksa ke, universiti ke, sekolah rendah ke, tetap ada ujian akhir tahun nak tengok banyak mana dia dapat. Hak tu yang membeza dia ni reti tak reti. Jadi setelah kita diuji baru tahu dia ni ada iman ataupun tidak. Jadi fitnah ni maksudnya ujian yang akan dibawa oleh Dajjal diberikan kepada umat manusia waktu tu yang beriman pada Allah. Baik, antaranya disebutkan segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya dan benda-benda yang beku akan mematuhinya. Itu Dajjal. Berat ni hujan ni. Dajjal telah diberi peluang oleh Allah untuk menguji umat. Sebab tu Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa. Allah uji manusia ni dengan mai Dajjal. Orang boleh terima, boleh beriman ke tak dengan Allah. Dan Allah berikan perkara pelik-pelik ni kepada Dajjal. Baik. Sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah dengan kemarau panjang selama 3 tahun turut-turut.
sebelum Dajjal nak turun, sebelum dia muncul, dunia Islam akan diberi ujian berat oleh Allah. Kemarau panjang 3 tahun turut-turut. Tahun pertama hujan akan kurang sepertiga daripada biasa. Maksudnya kalau duk hujan tiap bulan, dia akan kurang dah. Dia tak hujan dah tiap bulan. Tahun pertama. Tahun kedua kurang 2/3, lagi jam. Manakala tahun ketiga disebutkan hujan tak turun terus. Dan waktu tu umat Islam dilanda kelaparan dan kekeringan. Ini hujan berat. Hujan lapang paling berat. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, lupa pula ayat tu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah uji manusia dengan apa? Minal khauf, yang pertama takut. Takut ni hujan. Hidup dalam ketakutan ni satu benda yang sangat berat ujian ni. Takut saja ni. Kita tak berasa lah hidup dalam ketakutan. Hidup di Iraq tengok, hidup di Syria tengok. Saya tang tu bom, saya tang ni bom. Ni duk takut saja ni. Nak tidur tak senang. Tak senang tidur. Takut. Ingat nak boleh tidur dengan takut? Tak boleh. Kita nak demam pun tak boleh tidur lah. Saya main minggu lepas hari Khamis. Minggu kedua kita main kuliah duha di sini. Balik rumah, anak saya demam hari tu. Hari Khamis tu. Balik sampai di rumah, pergi ambil ubat petang tu. Ambil ubat jelum apa lebih kurang, panas demam ni. Tak apa nak syok tengok ni. Ibu sekalian, malam tu tidur 3 pagi ni, ketak. Tengok-tengok tarik. Lembek duduk ni. Pukul 3 pagi nak buat apa? Tak tidur dah malam tu. Esok tak tidur dah. Tidur je duk tengok dah. Tidur tengok dah. Takut jadi pula. Hidup dalam ketakutan berat hujan. Tak kena tak apa, kena jadi takut terus nak tidur. Takut ni nak perhati. Buat shift pula. Mak dia tidur dulu, kita jaga. Kita tidur jaga. Takut. Maksudnya hidup dalam ketakutan ni benda yang sangat berat hujan. Takut saja. Ibu bayanglah negara Arab hidup dalam ketakutan. Anak pergi sekolah belum tentu balik ni. Kena bom tengah jalan kan, kena tembak kan. Takut mak ni. Tengah tidur takut, nak makan semua takut. Ni hujan berat. Allah uji dengan takut. Kemudian wal-ju' dengan lapar. Ni hujan berat lapar. Tak percaya tadi jangan buka puasa makan kurma. Buka puasa tadi azan-azan makan kurma, lepas tu lepas mayam maghrib buat kuliah. Kuliah lajak bagi 10. Nak tengok bapak ni buat apa ni. Nak boleh duduk dengan lapang. Jangan buat main. Baru lapang sekali. Maksudnya tadi tak buka puasa makan kurma dengan ayak ya. Lapang dah ni, jangan buat main. Pi kedai makan kita lapang order, lambat. Dekat tengah jam dah tak sampai. Kerusi terbalik dah tu. Duduk bebai dah. Nega elok yang buat lambat macam mana ni? Marah. Main lapang orang akan bebai, orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat. Jadi waktu tersebut umat Islam akan diuji dengan ujian yang berat, antaranya kelaparan, hilang hasil bumi dan sebagainya. Baik, maka saat itulah Dajjal akan muncul bawa ujian berat. Waktu itulah, waktu duk teruk dah, duk kena hempuk dah dengan ujian berat tadi ni, Dajjal mai muncul. Baik. Jadi daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, maka Dajjal akan berkata kepada awan, hujan turunlah daerah ni. Mana hak percaya kepada Dajjal itu Tuhan, dia akan buat turun hujan. Ibu-ibu tengah duk lapang, tengah duk teruk, tak tahu orang bagi bantuan. Cium kaki terus. Cium kaki. Nak buat apa? Orang lain tak tolong, dia boleh tolong. Nak buat apa? Hang duk ingat saja. Dia hang katalah dia ni bagus ni, Tuhan apa ni yang boleh bagi hujan. Dengar doa kami. Jangan buat main time tu. Duk maki-maki. Zaman lah pun cukup dah. Katalah macam-macam. Suruh Kim melekat kan, sengak terus. Bagi Kim melekat selat. Jangan cakap banyak kan, sengak. Dia dapat yang tu sikit untuk kesenangan sikit. Orang tak terima dah rasuah. Tak terima, padahal gaji ada dah. Tapi dengan dia dapat ni, mendapatkan dia dapat nikmat lebih. Boleh kaya lagi, hidup lagi senang, ambil. Tu hak senang pun ambil. Dia tengah senang, ada makan. Ada gaji dah, cukup dah untuk makan. Tu pun kalau orang suruh dia ambil. Sebab boleh senang lagi. Tambah tengah susah, lapang ke buluk dah. Orang nak suruh takkan tak ambil. Dia kira apa iman tak iman. Ni duk lapang ni.
Mudarat dah ni. Mudarat babi pun boleh makan. Pakai buah tu je. Ni hujan berat yang Allah akan berikan kepada umat. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, panjang ni nak sebut ni. Saya tak patutnya kena susun. Tak apalah. Cuma ibu-ibu dirahmati Allah, maksudnya Dajjal akan membuat fitnah yang sangat besar, yang sangat berat diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan hak boleh kita sebut di waktu ke-9 lah. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita nak buat apa? Dan kita sedar bahawa Allah sebut dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah bagi tahu dalam Quran, aku tak bagi ilmu melainkan sikit sangat. Allah sebut sendiri dalam Quran, tidak diberikan ilmu kepada manusia ni melainkan sangat sikit. Sikit sangat je bagi. Sikit tu pun mengaji tak habis. Baiklah, Allah kata sikit je bagi. Sikit pun tak mampu nak mengaji. Orang hak mengaji medik tak boleh mengaji dah, tak boleh fokus bab lain. Kalau boleh fokus memang otak gila. Nak mengaji doktor, dia tak boleh main mengaji macam ni. Masa hak doktor lah ni, dia kena tumpu bab lain. Dia kena fokus dalam tu. Dia boleh lah baca sikit-sikit, mengaji sikit-sikit. Nak mendalami tak lepas habis sebab dia ada fokus bab lain. Doktor bahagian dia, mekanik bahagian dia, jururawat bahagian dia, farmasi ubat bahagian dia. Dia tak kacau bahagian orang. Sebab otak kita boleh tumpu satu-satu. Baik, nak abang dalam duk mengaji banyak ni pun, tu pun tak habis mengaji. Baru sikit Allah bagi ilmu. Lepas tu maksudnya apa? Banyak benda kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu. Ibu sekalian, bila tengok ada orang kena vaksin, kita ada orang kata vaksin ni apa, ada benda yang haram, ada chip dan sebagainya, boleh memudaratkan umat Islam dan sebagainya. Kita tak tahu benda tu, tapi buat pala tahu. Baik, kita duk sangka benda tu, awak doktor yang bahagian bidang tersebut, orang yang ada ahli dalam bab tersebut, mereka tak tahu kan? Tanya, tengok pokok ni macam mana. Kita tak tahu, tanya orang. Mereka akan bagi panduan. Dan ulama fatwa keluar dah kata harus. Doktor dan sebagainya pun kata boleh bagus ubat ni cucuk. Kita tak tahu, turut. Pasal mereka tahu. Banyak benda kita tak tahu. Jadi yang kita tahu, yang kita nak kena buat apa dia? Adalah hanya taat kepada Allah dan Rasulullah, ikut arahan Allah dan Rasulullah, maka tu hanya kerja kita. Sebab kita tak tahu banyak benda. Saya bagi contoh mudah ibu-ibu sekalian. Nabi Nuh alaihi salam, waktu dia minta kepada Allah, ya Allah hancurkan umat ni, bagi mati semua, saya dah larat lah. Pasalnya macam tu lah. Jadi bila Allah dengar doa Nabi Nuh, Allah kata, wahai Nuh, buat kapal. Nabi Nuh buat kapal. Waktu dia buat kapal, dia bukan tahu banjir besar nak main. Allah tak bagi kata nak jadi banjir ni hang buat kapal dulu, tak. Allah hanya kata buat kapal. Nabi Nuh tak cakap banyak, tanam pokok, biar tunggu sampai besar, tebang pokok, buat kapal. Buat kapal, orang tu main kutuk habis orang, mampu pergi gambar. Dia buat kapal. Padahal dia tak tahu nak jadi apa ni. Nabi Nuh tak tahu nak jadi apa. Yang dia tahu tak. Dah Allah suruh, aku nak buat apa? Allah suruh buat kapal, buat kapal. Ibu sekalian, saat kapal dah siap, Allah turunkan banjir yang sangat besar, dan Nabi Nuh dan orang yang beriman selamat waktu tu. Maksudnya Nabi Nuh tak tahu waktu buat kapal banjir besar akan jadi. Contoh satu. Nabi Ibrahim alaihi salam, waktu Allah perintah Nabi Ibrahim sembelih anak dia kan. Ibrahim sembelih anak kamu. Sembelih anak. Kita duk dengar dah cerita tu panjang lama dah, dulu kita dengar. Baik, Nabi Ibrahim AS bawa dah anak dia pergi tempat tersebut nak sembelih. Waktu nak sembelih, Nabi Ibrahim tak tahu Allah nak tukar dengan kambing lagi ni. Dia bukan tahu. Kalau dia tahu dia sembelih, oh tak apa nak tukar dengan kambing. Tak tahu. Nak jadi apa ni? Menangis dah ni. Tapi dah Allah suruh. Pegang dah anak dia, buh dah pisau. Waktu sembelih dia tak tahu kata Allah nak tukar dengan kambing. Dia tak tahu. Yang dia tahu taat. Allah suruh. Dia bukan tahu nak jadi apa tu. Maksudnya apa? Waktu dia nak sembelih, Nabi Ibrahim pun tak tahu kata Allah nak tukar dengan kambing. Yang dia tahu hanya taat kepada arahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Doa. 3 juga. Nabi Musa alaihi salam, waktu lari pada Firaun, Firaun lagi ligan kat belakang. Lari jumpa laut. Nabi mana ni? Semua pakai jam dah, mampu dah kena dengan Firaun ni. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa, pegang tongkat kamu, pukul laut.
Waktu Nabi Musa pukul laut, dia tak tahu laut nak terbelah dua. Mana dia tahu? Kalau tahu awal dia kata nak buat macam mana ni, tak tahu dah. Tunggu arahan wahyu pada Allah. Lalu turun wahyu, Allah kata pukul laut, pegang tongkat pukul laut. Dia pun ikut arahan, pukul. Bila pukul, laut terbelah dua. Maksudnya waktu dia pukul laut, dia tak tahu laut tu nak terbelah dua. Dia tak tahu. Maknanya Nabi-Nabi pun tak tahu nak jadi apa ni. Yang mereka tahu hanya taat dan patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sekalian, kita pun tak tahu nak jadi apa dengan baik sini. Depan ni jadi apa ni? Tak tahu. Nabi pun tak tahu nak jadi apa. Tambah kita nak tahu. Hang boleh habaq sekali mati tu mulut herak lah, lumpuh seluruh badan lah. Tu semua persepsi tu, bukan dia tahu. Kita tak tahu sebenarnya, tapi dengar orang sembang jadi sanksi. Jadi Allah ajak dalam Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya ahli dalam bidang tersebut kalau kamu tak tahu. Jadi dalam bab kita tak tahu ni serah. Jadi bila doktor ahli fatwa bincang kata harus pakai perubatan, pun kata tak ada, kalau kesan sampingan pun sikit-sikit, tengok antibody dan sebagainya sesuai digunakan untuk manusia, maka kita yang tak tahu ni ikut arahannya. Dan Allah kata tanya orang tahu. Kerana kita hanyalah hamba Allah, maka kita buat kerja buat kita, serahkan kerja Allah, biar Allah yang uruskan. Jangan biar kerja Allah. Kita buat tugas kita, Allah akan laksanakan tugas dia. Jadi kita hanya taat kepada perintah Allah, dan Allah yang suruh ni, tanya orang hak tahu kalau kamu tak tahu. Kita tak tahu. Siapa tahu bab vaksin ni? Angkat dengan saya nak bertanya. Tak tahu. Kita bukan tahu pasal vaksin ni. No, anak kecil pergi vaksin. Baby no. Cucuk tu lah. Ada tadi saya bawa anak pergi klinik, cucuk pneumokokal. Ni tambah. Cucuk vaksin pneumokokal. Dengar netang apa ni dia bubuh ni. Kita tak tahu. Untuk budak lah, untuk kancing gigi, kita bukan tahu pada dia tu. Apa bahan dia buh, apa kesan dia, kita bukan tahu. Tapi dah mereka kata harus, patwa kata harus, doktor kata bagus untuk sekian-sekian, sila. Sebab bukan bidang kita. Selesai masalah. Maksudnya hak lain kita boleh terima, tapi macam ni kenapa perlu kamu bubuh ni fitnah Dajjal, ini agenda Yahudi dan sebagainya. Untuk hati-hati tak apa. Tapi jangan kamu perlekehkan fatwa. Jangan kamu kutuk para ulama seolah-olah ulama tak tahu, kamu seorang je tahu. Hati-hati dengan perkataan. Karena suruh Allah pesan kita buat ajar kita, iaitu tanya kepada orang yang tahu. Patuh pada arahan Allah, kamu selamat. Tu ya. Akhir zaman kita hidup macam tu. Allah suruh taat. Nabi Nuh selamat bila dia buat kapal. Nabi Ibrahim anak dia selamat, tak mati kena sembelih. Nabi Musa selamat dengan umat dia sekali. Padahal dia tak tahu pun waktu Allah suruh buat nak jadi apa. Yang dia patah hanya taat. Saat kita taat kepada Allah, insya-Allah Allah akan buka jalan hak kita tak tahu. Kata nak selamat lagi ni. Kita tak tahu ni nak jadi apa ni. Jadi bubu sekalian, hanya doa pada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kebaikan oleh Allah dengan sebab ketaatan kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa hak tadi kita sebut, Nabi ajak, Allahumma inni a'udzubika min adzabil min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnah Allahumma inni a'udzubika min fitnah min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnah masihid dajjal. Itu doa yang Nabi ajak. Maka kita berdoa kepada Allah dan taat patuh kepada arahan Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Nak jadi apa kita tak tahu, tukang kerja kita. Kerja kita hanya taat dan patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, serahkan tugas pada bidang masing-masing. Tugas perubatan, tugas vaksin serah pada bidang perubatan. Buatlah. Kamu buatlah apa yang patut. Yang baik untuk umat, yang tidak ada masalah, tidak ada mudarat. Itu bahagian perubatan. Ahli malih fatwa para ulama pula bincang boleh pakai ke tak. Kamu bagi keputusan. Kalau kamu kata tak boleh, kami tak mau. Kamu kata harus, tak ada masalah. Nak ambil sila, harus. Siapa nak cucuk sila, tak mau cucuk pun tak apa. Serahkan pada kita, buat ajar kita, dan serahkan orang lain buat ajar dia, dan biarlah Allah yang lakukan tugas Allah, pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak tu yang kita boleh kongsikan pada malam ni secara ringkas yang saya boleh sebut. Bukan nak cerita pasal Dajjal sangat pun, cuma kita nak kaitkan kerana zaman sekarang
Orang tuduh macam-macam, kata Dajjal ni agenda Dajjal, agenda Yahudi dan sebagainya, sampai para ulama pun diperlekehkan. Jadi siapa sebenar Dajjal ni? Nak cek balik. Kamu kutuk Dajjal, kamu kutuk para ulama, kamu perlekehkan fatwa para ulama dan sebagainya. Jadi nak kena hati-hati sungguh zaman akhir zaman tu. Lebih baik diam. Lu tak tahu, lebih baik diam. Orang tanya macam mana ni? Wallahualam, saya pun tak tahu. Jadi boleh jadi ada hujahnya. Untuk guru ni ada hujah ni. Untuk guru ni ada hujah. Jadi kita yang tak tahu apa duk dia. Selesai masalah. Jadi kalau bercakap takut nampak tersilap, takut terlajak jadi macam-macam, bimbang kita termasuk dalam hadis Nabi tadi mula-mula kita sebut. Siapa yang duk kata rosak dah masyarakat sampai tak kenal mana satu agenda Yahudi dan sebagainya, bimbang Nabi kata orang itulah yang paling rosak. Takut kita duk kata kat orang, kita yang paling teruk je. Jadi nak kena hati-hati. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat, dan semoga Allah selamatkan kita, keturunan kita, cucu-cucu kita daripada terkena dengan fitnah dunia dan kematian nanti, dan yang paling penting daripada fitnah Dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan adalah sedikit perkongsian untuk kita pada malam ni. Dan ibu sekalian, sebelum kita berhenti, teringin juga untuk sebut berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, dalam kisah Isra' Mi'raj yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditunjukkan pelbagai tamsilan, perumpamaan oleh Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita baca kisah tersebut, kita kena ambil peringatan. Ada yang Allah tunjuk kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu tulisan di syurga. Nabi melihat di tulisan tersebut menyatakan sedekah dapat 10 kebaikan, manakala memberi pinjaman dapat 18 kebaikan. Jadi dalam tamsilan tersebut nak bagi tahu kata bersedekah ni amalan mulia, dan memberi pinjam kepada orang memerlukan lebih mulia. Ada kebaikan. Jadi kalau kita ada kelebihan, ada rezeki lebih, orang nak main pinjam duit, orang nak main pinjam melainkan dia memang terdesak sangat tu, main pinjam. Dan kita tahu dia terdesak, dia tak pernah pinjam pun. Kawan kita lama mana arah, tak ada main nak pinjam, ni mesti terdesak. Ibu-ibu nak bulan tabung kan, bagi kat dia, bagi kat dia lagi banyak pahala. Aduh, Nabi ajak Isra' Mi'raj ambil pengajaran. Ada banyak baik, banyak sebutlah, ambil peringatan hak tak baik ni. Nabi ada nampak ada orang yang mulutnya besar unta. Nabi nampak mulut jadi besar unta. Dan mulut besar tadi ni dia ambil bongkah daripada api neraka, masukkan ke dalam mulut dia, kemudian terus keluar ke dubur. Ni lalu habis ni, keluar, ambil buah balik keluar. Bayang tengok, telan biji derian pun ni nak mampus ni, selak nyawa ni. Ni bongkah pada api neraka, dia telan terus keluar, lalu keluar terus ke dubur. Mulut macam mulut unta jadi luah. Siapa dia ni? Dan disebutkan dalam kisah tersebut, orang yang Nabi tengok ni adalah orang yang dahulunya dia makan harta anak yatim. Na'udzubillah. Makan harta anak yatim, Allah balas macam tu. Dan malah ramai mana makan, bela anak yatim, bela anak angkat, bela anak saudara dan sebagainya yang yatim, ambil kesempatan nak ambil harta dia. Na'udzubillah. Ada orang yang hempuk kepala dia pecah, elok balik, hempuk balik, pecah. Dah pecah, elok balik, hempuk balik. Itulah duk berulang. Siapa dia ni? Orang yang tak mau sembahyang atas dunia. Tak, kepala dia tak mau turun sujud kepada Allah, maka Allah pecahkan kepala dia di akhirat. Macam-macam Nabi tengok dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. InsyaAllah nantilah kita jumpa lagi, kita akan bincang satu persatu berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Cuma sempena bulan Rajab, ambil manfaat, ambil pengajaran, ambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada peristiwa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu, sekadar tambahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita bersama. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang, bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? 22.5 atau 23?